sebuah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Meratalah doa di langit luas, penuh harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Asal madu murni hijabah batus sauda. Al-alamin al-Quran dalil muttaqi. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Alami, alami, alami. Ilahi, ilahi, ilahi. Tibun nabawi, tibun nabawi. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka,
bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Dari bumi, dari hati, herbab penawar al-wahidah, halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Meratalah doa di langit luas, teguh harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, ya Ilahi, anta Syafi, halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Izhabil ba'sa washfi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Anta Syafi, ya Ilahi. Dari bumi, dari hati, herbab penawar al-wahidah, halalan tayyiban. Asal malumuni hijabah batus sauda, al-alamin al-Qur'an hudalil muttaqi. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan
dikurniakan dari Ilahi. Ayah dan ibulah mesti dihormati. Malaysia. Sudah benar belah tahu HPA di Malaysia. Kohok sari, kohok sohu, HPA produk halal. Kohok sari, kohok sohu, HPA produk halal. Hai bermula dengan herba untuk jaga kesihatan. Hai bermula dengan herba untuk jaga kesihatan. Hok duk amal produk kita banyak dah berkesan. Hok duk amal. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa, siapa kata kita tidak boleh. Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa
akhirat. Umat Islam harus cemerlang hari ini mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa, siapa kata kita tidak boleh. Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa tenaga. Doa sebagai senjata, umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam sentiasa boleh. Akidah ibadah harus sempurna. Ibadah tanpa akidah wawasan syaitan. Ulama warisan anbiya, pegangan mereka harus diikut. Ajaran sesat wajib hindari. Pegangan mereka harus diikut. Ajaran sesat wajib hindari. Umat Islam harus cemerlang hari ini mesti lebih baik dari semalam. Teruskan perjuangan ini dan andai kata generasi yang ada hari ini telah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ianya akan diganti oleh anak cucu yang masih ada, dan mereka itulah yang ada di dalam dewan besar ini. Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa tenaga. Doa sebagai senjata, umat Islam harus cemerlang. Umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam sentiasa boleh. Akhirnya Islam cemerlang seluruh dunia. Kopi Radix dengan 7 herba terpilih. Nice, Chairman. Kopi Pak Haji? Kopi Pak Haji? Kopi herbal pasti halal. أقصى مرامي أحظى بالشهور منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهور وأرى باب السلام يا زاكي الجهود وأرى باب السلام يا زاكي الجهود kedua mataku ini ingin melihatmu kedua tanganku ini ingin menyentuhmu meski di dunia ini aku tak mampu
Tuhanku, bimbinglah hamba-Mu dari segala berat ujian-Mu. Ya Tuhanku, bantulah mereka, wira negara yang berkorban nyawa demi negara, bangsa dan Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Beratalah doa di langit luas, harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu taala di hari ini, di petang-petangan begini kita sekali lagi bersama dengan Pak Haji, khususnya belajar mengkaji tentang herba. Hari ini sangat menarik sekali perbincangan kita tentang pokok ketum. Pokok ketum yang menjadi isu, ataupun kalau di Thailand dia tak sebut ketum, ya, dia panggil kakuang, ya, kakuang ataupun itang atau tom, ya. Banyak di utara lah, di tempat Pak Haji khususnya di Perlis. Dan kita juga akan tengok sikit bagaimana ketum digunakan di negara luar. Di Amerika dikenali sebagai kratum, ya. Dan apakah sama ketum ni dengan ketum ayam, ketum ayam dalam industri peternakan ayam organik. Jadi menarik sekali perbincangan kita hari ini. Dan insya-Allah Pak Haji juga akan cuba mengulas tentang asam Jawa. Tengok ni asam Jawa. Terasa masam pun terasa, ya. Jadi tetapi ada kebaikan dia. Dan juga ikan haruan. Ini ikan haruan yang dah kering, ikan gabus. Ini ada ikan gabus di atas sini. Itu di antaranya. Dan insya-Allah kita memperkatakan sedikit tentang buah naga. Dan juga sedikit daripada gardenia dan durian. Pagi ni Allah SWT bagi hadiah, ya. Tiba-tiba buah durian lepas solat subuh gugur hari ni. Masya Allah, ya. Ini hadiah. Apa juga rezeki yang datang kepada kita
sama ada langsung daripada Allah SWT ataupun datang melalui makhluk Allah. Siapa yang kirim pada kita sebenarnya datang pada Allah. Jadi di sini keyakinan kita ya, harus kita belajar dalam ilmu tauhid, iaitu Allah lah yang bersifat Ar-Razzaq. Apa makna Ar-Razzaq? Pemberi rezeki. Kalau sudah bukan rezeki kita, lagi kan masuk dalam perut pun muntah balik. Itu bukan rezeki. Wang yang ada di poket kita belum tentu jadi milik kita ya. Kadang-kadang dah ada wang, tiba-tiba kenderaan pula rosak. Nah, jadilah milik orang lain lagi. Jadi yang mana satu milik kita, yang mana satu rezeki yang ada pada kita, yang kita infakkan, itulah harta kita. Yang kita infakkan. Sebab yang kita infakkan itu Allah akan berikan ganjaran, pahala, dan akan menjadi amal, ladang amal kita nanti insya-Allah. Jadi oleh sebab itu banyak-banyakkan infak. Banyak-banyak kita berikan. Ada orang tanya, Pak Haji, boleh tak kita infak daun ketum? Daun ketum boleh atau tidak? Atau kita nak bagilah macam-macam itulah, kita bagi harga murah sikit. Apakah itu terdapat juga kebaikan? Ya, nanti kita akan bincangkan. Tetapi tujuannya hari ini Pak Haji nak berkatakan tentang 7 petunjuk ya, 7 petunjuk kesihatan dalam tubuh badan kita. Jadi kita nak lihat, kita bukan nak lihat pada orang lain, bukan nak tengok pada orang yang ada COVID-19, bukan, tapi nak tengok pada diri kita sihat atau tidak. Ya, sebelum itu Pak Haji nak jelaskan ya, yang pertama sekali, sebelum itu dah minum kopi radik atau belum? Nah, itu dia. Yang paling penting minum kopi radik setiap hari. Ya, jadi supaya badan kita itu mempunyai imuniti yang kuat. InsyaAllah di saat kita diserang dengan pelbagai virus, Allah memberikan perlindungan. Jadi shield, jadi pelindung daripada serangan virus ya, yang begitu hari ini diperkatakan orang ya. Masya Allah. Baik. Sebelum kita bercakap tentang 7 petunjuk ini, Pak Haji nak fahamkan dulu ya, bahawa ada 4 aspek ya, iaitu fizikal, spiritual, mental dan emosi. Yang keempat-empat ini mempengaruhi. Ini disebut sebagai holistic ataupun disebut sebagai holistic healing. Namun begitu, definisi dalam tanda kutip ya, definisi untuk holistik di dalam pengobatan Islam ini lebih komplit. Sebab apa? Yang pertamanya hari ini kita tengok ya, kita tengok dalam keadaan orang mempunyai ketakutan COVID-19 ini, ada beberapa buah negara yang telah mengizinkan azan dilaungkan. Ada siaran-siaran TV berebut-rebut untuk menyiarkan tentang bacaan Al-Quran. Di Berlin misalnya, di Jerman misalnya, kita tengok bagaimana azan tak dibenarkan, hari ini membenarkan azan itu dilaungkan. Jadi ini yang nak sebutkan ya, yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa manusia ini dia ada 2 tubuh. Satu tubuh kasar, fizik, yang satu lagi tubuh halus. Tubuh halus itu ialah yang bersifat ruh. Ruh ini disebut sebagai latifah rabaniyah ar-ruhiyah. Jadi oleh sebab itu, ruh ini dia perlu ada nutrisi dia. Ruh perlu ada pengobatan dia. Ruh perlu kepada makanan kepada ruh tersebut. Makanan yang untuk ruh tersebut, itulah disebut spiritual. Yakni datang daripada dinullah, daripada agama Allah. Itu dia punya kesimpulannya. Jadi orang yang tidak ada agama pada hari ini berada di dalam ketakutan ke mana lagi? Ya, Karl Marx yang mengasaskan teori yang menulis buku Das Kapital, yang mengatakan bahawa agama adalah candu kehidupan, Tuhan tak ada. Di saat beliau mahu mati, beliau tetap memanggil oh Tuhan. Sebab apa? Sebab fitrah manusia. Sampai orang mengatakan kepada beliau, kenapa kamu mengatakan bahawa Tuhan itu tidak ada, tapi kenapa saat ini kamu memanggil Tuhan? Jadi inilah kita, walau bagaimanapun kita, siapapun kita, kayakah, miskinkah, jahatkah, baikkah, tetapi penghujung kehidupan kita pasti akan menemui kita memerlukan Tuhan.
memerlukan Rabb, memerlukan Allah sebagai sang penciptanya. Jadi sebab itu maka kita baca di awal-awal pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba, redalah aku Islam itu sebagai agamaku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, redalah aku Allah itu sebagai Tuhanku, sebagai Rabbku, dan Islam itu adalah agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad itu adalah rasul. Ya, sesusuk tubuh yang sempurna, insan kamil, yang daripada awal sampai kesudahannya zero defect, tidak ada kesilapan. Jadi sebab itu ketika kita mencari idola, kita cari orang yang perfect, ya, iaitu kita mencari orang yang kadang-kadang kehidupannya kita tengok perfect, banyak pengikutnya, tapi ada damage-nya di hujungnya. Tapi Rasulullah tidak. Daripada mula sampai ke akhirnya, Masya Allah, itulah dia, sesusuk tubuh yang bernama Rasul. Jadi oleh sebab itu kita baca pada setiap pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Baca 3 kali pada waktu subuh, lepas solat subuh, kemudian 3 kali selepas solat asar. Kalau kita mati di antara 2 waktu itu, antara subuh sampai asar atau asar sampai subuh esok, Allah memberikan jaminan untuk kita, jaminan syurga. Jadi sebab itulah maka baca 3 kali, jangan putus, setiap hari mesti dibaca, ya, insya-Allah. Baik, seterusnya pada hari ini Pak Haji nak bincangkan tentang 7 petunjuk yang sebenarnya. Jadi apa ya petunjuk yang pertama? Ya, petunjuk yang pertama sekali, kita nak lihat seorang yang sakit, ya. Apa yang kita nak lihat dalam tubuh badannya itu? Kita kena lihat bahawa orang sakit itu adalah seperti bungkah ais, ya, bungkah ais. Kalau kita tengok bungkah ais, ya, bahagian yang tenggelam di dalam dasar air itu lebih besar lagi daripada bahagian yang nampak di atas. Ada yang katakan yang nampak di atas itu 1/20 saja. Jadi kalau ada bungkahan ais di mana di kutub utara, di kutub selatan, bungkahan ais itu atasnya itu nampak permukaannya itu ada, nampaknya itu hanya 1/20 saja. Di bawahnya itu yang 80%. Begitu kita melihat orang sakit. Orang sakit mesti kita ingat, yang kita dengar keluhan padanya sakit kepala, sakit pinggang, sakit dada, sakit apa, itu hanyalah daripada gambaran 1/20 saja sakitnya yang sebenar. Sakitnya yang sebenar tersembunyi di dalam air tersebut, tersembunyi di dalam dirinya sendiri, ya. Dia membawa jadi oleh sebab itu kalau kita bicara tentang simptom penyakit, maka tak tepat, tidak lepas. Misal orang tu dia kata aku sakit kepala, tapi sebenarnya sakit kepala tu apa permasalahannya? Mungkin kita akan membuat anda darah tinggi. Darah tinggi itu apa sebabnya? Mungkin dia sedang memikirkan sesuatu yang tak lepas. Jadi oleh sebab itu maka pendekatan holistik digunakan. Bahawa bukan hanya fizik, bukan hanya gejala yang kita fikirkan, tetapi yang kita fikirkan ialah apakah punca permasalahannya, apakah sebabnya berlaku demikian. Mesti ada sebab. Ini yang kita cuba kaji pada hari ini. Baik, jadi oleh sebab itu maka bila kita lihat seorang yang sakit, kita kena tengok dalam tujuh perkara dalam diri orang sakit tersebut. Yang pertama sekali ialah yang mempengaruhi hidup kita ialah hormon. Dia bahagia atau tidak? Itu dulu. Sebelum kita cerita dia ada kanker, dia ada kanser, dia ada DM, dia ada apa-apa semua, persoalan yang pertama, dia bahagia atau tidak dalam hidupnya? Dia menerima hidupnya ini sebagai salah satu kehidupan syurga, ataupun dia menerima hidup sekarang ini dalam keadaan sangat tertekan, sangat stres, sehingga akan mencetuskan penyakit-penyakit yang lain. Jadi penyakit itu muncul apabila gangguan kepada hormon kebahagiaan ini. Hormon bahagia ni hormon apa?
Ya, dia dipanggil sebagai human growth hormone, HGH. Human growth hormone ini dikenali juga sebagai hormon pertumbuhan. Ketika anak itu kecil, jadi makin besar, berlaku pertumbuhan itu dipanggil hormon pertumbuhan. Growth human hormone. Jadi maksudnya hormon untuk grow, untuk besar sebagainya. Tetapi itulah dia hormon yang juga mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Di saat di dalam pemikiran kita, ya, apakah kita stres atau tidak, dia bergantung kepada hormon ini. Oleh kerana manusia ini semakin usianya beranjak menjadi semakin senja, hormon ini makin hari makin kurang. Sama juga seperti seorang perempuan yang bila kedatangan darah haid, maka dia kekurangan hormon estrogen. Indonesia panggil estrogen. Ya. Jadi apabila dia sudah semakin itu, dia sampai kepada apa disebut sebagai menopause, ya, sebagai berhenti darah bulanannya itu, maka pada saat tersebut estrogennya makin kurang. Estrogen hormon untuk kulit, estrogen hormon untuk kesuburan, kecantikan, tulang, gigi, mata, semua hormon diperlukan. Tapi bila sudah sampai kepada usia menopause, sudah terhenti darah itu, maka berlakulah aging, penuaan. Kulit mula menjadi kerut. Ya, sudah nampak urat-urat penuaan berlaku. Sebab apa? Ya, sebab apa? Sebab hormon itu sudah tidak ada. Sudah nampak tulang kita sudah tidak kuat. Sebab apa? Sebab tulang kalsium sebelum ini dia dilindungi dengan estrogen. Sudah nampak mula serangan jantung. Sebab apa? Selama ini tidak berlaku serangan jantung itu dengan adanya hormon estrogen. Jadi kalau estrogen sudah terhenti, maka berlakulah episod tua. Dan ada orang yang berhenti lebih awal. Ini disebut sebagai premature aging. Jadi ataupun dia jadi penuaan dini. Penuaan lebih awal daripada usianya. Baik. Jadi sekarang ini di dalam kita membincangkan soal hormon ini, Pak Haji cuba nak ceritakan, ya. Nak ceritakan, boleh tak kita dapat estrogen lagi bila kita sudah menopause? Boleh tak kita dapat human growth hormone ini bila usia kita sudah menjelang usia senja? Soalannya, boleh tak kita jadi bugar di usia senja? Masya Allah. Ya, jadi ini yang kita nak bincangkan. Jadi pertama sekali, mungkin kalau tak habis, ya, mungkin kita sambung lagi pada besok hari sebab perbincangan ini biar agak sedikit detail. Estrogen ini ada dalam tubuh badan kita. Tapi bila usia kita sudah sampai kepada menopause, dia sudah tak keluar, kita perlu kepada pengambilan estrogen di luar. Pengambilan estrogen di luar itu, iaitu yang kita ambil daripada phytoestrogen. Apa makna phytoestrogen? Phytoestrogen ialah phyto tu tumbuh-tumbuhan. Estrogen yakni estrogen daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kata phytochemical, berartinya bahan kimia daripada tumbuh-tumbuhan. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka dalam pengkajiannya mendapati bahawa terdapat beberapa herba yang mempunyai kadar estrogen yang tinggi. Dulu dunia mengenal bahawa salah satu daripadanya ialah kacang soya. Kacang soya mendatangkan phytoestrogen yang sangat baik untuk tulang, yang sangat baik mempengaruhi kepada ibu-ibu, khususnya yang menopause. Orang yang menopause ini fikirannya stres. Dia berkeringat pada waktu malam, berpeluh pada waktu malam. Itu adalah permasalahan, ya. Tulangnya menjadi rapuh sebagainya. Jadi pada dahulu orang menemui bahawa terdapat di dalam soya. Kemudian sesudah itu menemui ada yang lebih tinggi lagi daripada soya, namanya spirulina. Di dalam alge biru. Alge biru ini terdapat kadar estrogen yang tinggi. Tapi hari ini
orang menemui ada satu yang lebih tinggi lagi, iaitu dalam Puraria. Puraria ini ialah sejenis ubi daripada pohon kekacang yang banyak tumbuh di Thailand, di utara Thailand, yang mengandungi kadar estrogen yang tinggi. Kadar estrogen yang tinggi ini menyebabkan kalau wanita itu ambil di dalam produk kita yang bernama kopi Kacik Fatimah itu, atau produk kapsul Puraria itu, sekejap saja mukanya menjadi putih, menjadi tegang semula. Kulit-kulitnya menjadi tegang semula. Kenapa? Kerana dia mengandungi phytoestrogen yang tertinggi. Itu penjelasannya, yakni hormon. Jadi oleh sebab itu, bila kita melihat seorang perempuan di hadapan kita yang mengadu kesakitan, maka lihat dulu hormonnya. Adakah dia mengalami masalah period yang tidak betul? Itu hormon juga. Kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kadang-kadang 1 bulan 2-3 kali. Jadi putaran period ini bagi seorang wanita, haid ini untuk bagi wanita itu bagi mengukur tentang kesihatan yang ada pada tubuh badannya. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana kecukupan human growth hormone ini. Human growth hormone ini membuatkan hatinya gembira atau tidak. Hatinya berduka cita atau tidak. Hatinya jadi pesimis atau optimis. Hatinya yang melahirkan pemikiran yang cenderung kepada menyalahkan atau cenderung kepada bersyukur. Jadi kalau sudah kekurangan hormon human growth hormone ini, kebanyakan pola fikir kita berubah, maka kesemuanya dilihat negatif. Jadi maka bermulalah dalam kehidupannya itu dia sendiri yang melemahkan tubuh badannya, dia sendiri. Jadi sebab itu maka pendekatan holistik seperti mana yang Pak Haji sebut, bahawa agama dinullah ini saja yang boleh untuk memahamkan tentang bagaimana merawat tubuh ketika berlaku imbalance hormon. Sebagai contoh, jika kita menangis kerana tidak ada sepatu, tidak ada kasut, ketahuilah ada orang menangis kerana tidak ada kaki. Jadi kita memahami dalam konteks begitu, kita lihat orang yang lebih rendah daripada kita, maka kita tahulah arti kesyukuran. Syukur dengan apa yang kita ada. Syukur dengan apa yang kita miliki. Yang ada itu disyukuri terlebih dulu sebelum kita mengharap nikmat Allah yang lebih besar daripada itu. Itu yang pertama. Jadi oleh sebab itu, maka boleh tak kita mendapatkan human growth hormone ini daripada alam? Boleh. Ada dalam tanduk rusa, di hujung tanduk rusa itu. Ya, kita tengok tanduk rusa, dia akan terus panjang sebagainya. Begitu juga dengan tanduk rusa yang makin panjang itu kerana dia ada hormon pertumbuhan. Begitu yam, keladi. Wild yam, keladi liar, yang tunasnya makin naik sebagainya. Masya Allah. Jadi kalau kita menggunakan itu, ya, kalau di tempat Pak Haji, ya, di Negeri Perlis, ya, kalau ada anak-anak Perlis yang menyaksikan video Pak Haji pada hari ini, ya, apa khabar, bagaimana situasi kita, harum manis macam mana? Alhamdulillah, ya, masih boleh jual, ya. Bagi mereka yang tak boleh jual, insya-Allah cuba buat cordial, ya, buat jus dan sebagainya. Baik. Bagi Negeri Perlis itu ada satu pokok yang dikenali sebagai galak tua. Galak tua. Di mana ubinya itu banyak berjuntai seperti jari. Ya, nanti insya-Allah Pak Haji pulang ke Perlis, kita dapat. Ada dekat Bukit Jernih, ada di kawasan-kawasan itulah yang selalunya Pak Haji selalu ambil contohnya kat situ. Jadi dia salah satu daripada herba yang mempunyai human growth hormone. Jadi kalau macam Pak Haji ni, Pak Haji dah buat dia punya dalam bentuk spray. Jadi ketika kita spray dengan human growth hormone ini, dia akan dapat, yang pertama ialah bahagia, gembira.
Maka banyak orang tanya, daun ketum ada human growth hormone kah? Nanti kita bincang khusus tentang daun ketum, insya-Allah. Bagi nak fahamkan dulu tentang hormon, ya, hormon. Jadi hormon ini kalau tak gembira, kita kena ada hobi dalam hidup kita. Kalau ada orang suka pergi ke Ampang Timah Tasuh memancing, silakan. Itu hobi. Dia release. Ya, kalau ada yang suka dengan melukis, ya, silakan. Suka dengan membaca, kita harus memiliki hobi kita sendiri. Jangan kita kehilangan hobi, kesukaan kita. Ada yang suka menanam pohon-pohon, ya silakan. Menternak haiwan, silakan. Kalau di sini di tempat Pak Haji ni, kita buat sampel peternakan. Kalau itik tu, kita cuba untuk membuat sampel peternakan itik nila bersama dengan itik penelur. Bagaimana? Boleh hidup tak? Apakah harus dipisahkan? Ya, jadi itu ada di antaranya. Kemudian ikan puyuh siam diternak di dalam tong plastik hitam itu. Boleh tak dia dibesarkan dengan peningkatan oksigen menggunakan POC? Air tu kita hijaukan menggunakan POC. Ikan keli, ikan lele, ya, bahasa Indonesia lele, diternakkan dalam tong tersebut. Dengan tidak diberi makan dengan makanan yang lain, supaya airnya jangan bau. Airnya tidak ada bau. Diberi makan hanya dengan azola. Ini adalah kajian-kajian yang kita lakukan, yang mana hasil daripada kajian ini menjadi karya kita kepada umat ini. Hidup kita mesti mempunyai karya. Bila kita meninggal besok, kita tinggalkan karya tersebut. Karya mesti ada. Paling kurang seorang kita tanamlah satu pohon, kerana pohon itu jadi karya hidup kita, insya-Allah untuk orang yang akan datang. Walaupun kita tak sempat untuk menikmatinya, tetapi kita bahagia sebab kita telah memiliki keikhlasan di tahap tinggi. Dalam bahasa Sunan Kalijaga mengatakan, kita menanam tidak mengharap untuk panen. Tanam tak harap untuk ambil hasil, biar orang yang akan datang mengambil hasil. Itu tahap keikhlasan yang tinggi. Itu yang pertama. Jadi tentang hormon, ya. Jadi petunjuk yang pertama, kita nak tengok seorang itu macam mana kita tengok hormonnya. Macam mana kita nak tengok hormonnya? Ada bahasa fiziknya, kita tengok dia, boleh. Salah satunya tengok di bulu matanya, ya, bulu mata. Kita tengok bulu mata di sini. Kalau bulu matanya itu lentik, dia mempunyai hormon yang bagus. Tapi kalau bulu mata itu ke bawah, dia mempunyai tahap hormon yang rendah. Selalunya dia diselubungi dengan duka cita. Jadi kalau kita tengok bulu mata orang tu, oh subhanallah, kita mengetahui bahawa dia menyimpan sebuah bagasi kehidupan yang kita tak boleh untuk mengetahui apa yang ada dalam bagasi tersebut. Kadang-kadang orang tu tersenyum depan kita, tapi di balik senyuman itu ada cerita yang merihkan. Itu bahasa Indonesia, ya. Jadi subhanallah, hormon ini. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan, berikan hormon phytoestrogen, berikan hormon HGH, dan satu lagi untuk orang lelaki, ya, kita bagi hormon testosteron, ya. Jadi oleh sebab itu kita boleh ambil dia daripada mana? Ambil daripada pokok pasak bumi, tongkat ali. Tongkat ali di dalam kopi radik, supaya hormon lelaki itu stabil. Lelaki sebagai pemimpin mesti stabil. Lelaki tak boleh lemah semangat. Lelaki tidak boleh terpuruk. Lelaki tak boleh duduk di tempat gelap, di bawah tangga. Lelaki harus bergerak, berjuang, mencari rezeki yang halal untuk anak-anak, untuk isteri. Ya, itu yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa macam mana nak maintain perasaan itu. Minum pokok pasak bumi, tongkat ali. Pahit tongkat ali tu, minum sekali maulah, esok tak mau dah. Tak payahlah minum. Kalau dia pahit, ambil saja kopi radik. Kopi radik mai secawan. Itu di antaranya. Sekarang ada bentuk can, ambil dalam bentuk can pun boleh, sebagainya. Masya Allah.
Ini iklan promosi produk HPA ke? Ini Pak Haji nak sebut ni majlis ilmu. Tetapi di mana lagi Pak Haji nak tunjukkan contoh? Ya, secara jujurnya, kalau mana pun ada produk tongkat Ali gunakan. Tetapi tongkat Ali ni dia ada akalat. Dia ada bahan akalatnya. Kita kena hati-hatinya. Pertama, mesti dikeringkan. Kering, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas, rosak pula. Mesti 51 darjah Celsius ke bawah saja. Ya. Okey, oleh sebab itu maka cara pengeringan pokok tongkat ali ini boleh jemur di bawah cahaya matahari. Bagus sekali. Bagus. Tetapi kalau boleh, cari pokok tongkat ali yang besar. Bukan yang umur 7 tahun ke bawah. Memang dalam kajian mendapati bahawa pokok tongkat ali 7 tahun pun dah boleh, ya, berhasiat. Tapi kalau lagi lama, lagi bagus. Lagi besar, lagi bagus. Jadi ada dalam minuman kopi radik kita. Mudah-mudahan dia menjadi solusi, menjadi salah satu daripada minuman kesihatan. Functional food. Minum kopi. Aku dah minum dah kopi. Mudah-mudahan Allah bagikan kita sihat tubuh badan. Ya, sihat tubuh badan dalam suasana COVID-19 ini. Itu adalah hormon. Hormon untuk lelaki boleh kita ambil daripada pokok tongkat ali. Untuk perempuan kita boleh ambil daripada phytoestrogen, puraria, boleh ambil daripada kacik Fatimah, boleh ambil daripada pokok larak. Pokok larak. Ada yang tahu pokok larak ni? Banyak orang tak tahu ya, tapi kalau utara mungkin tahulah. Larak ada larak sepang, larak pisang, larak. Dipanggil dalam bahasa Siam, panggil apa dia? Dia panggil saujud. Saujud, saulau, ni bahasa Thailand. Apa maknanya ni? Anak dara berhenti. Masya Allah. Kenapa pula anak dara berhenti? Sebab dia keluarkan bau yang wangi ketika dia berbunga. Pohonnya kecil-kecil saja, dia tak besar macam pohon larak sepang besar-besar tu. Akarnya menjalar di antara pohon yang tinggi 100 meter ke atas tu, sebagainya. Dia tidak. Ini pohonnya kecil-kecil saja, besar-besar ni saja. Besar-besar ni saja. Jadi tetapi kalau dia keluarkan bunga Masya Allah, wangi. Itu dia katakan saujud, saulau itu tempat anak dara berhenti sebab wanginya. Ibarat contoh. Sebab selalunya kita ni selalu membuat nama-nama pokok ni berdasarkan kepada andaian. Misal kita tengok pokok tu daun dia kurus, kita bagi nama janda merana. Tengok apa siapa kau bagi nama dia janda merana, mana kamu tahu dia merana atau tidak? Tengok daun dia kurus. Selalunya kita fikir yang negatif-negatif. Cuba kita sebut dia slim. Slim itu orang kalau obesity pun dia nak bagi slim. Oh, bukan main lagi. Zumba tak zumba semua ada sebagainya. Makan pun sikit-sikit saja. Pasal apa? Nak bagi slim. Dia bukan merana, dia bahagia. Jadi oleh sebab itu, apa yang Pak nak sebutkan sini, bahawa kecenderungan kita memberi nama pokok-pokok ubat ni ke arah negatif. Pokok tai babi, astagfirullahaladzim. Kenapa namakan dia dengan pokok tai babi? Ya, jangan namakan begitu. Boleh tak kita namakan dia dengan nama yang lain? Ya, misalnya kita namakan pokok pelanduk emas kah? Kan cantik. Pokok pelanduk emas. Mana dia tu? Dia kata ini macam pokok tai babi ya. Dulu aku tengok. Ya, dulu namanya pokok tai babi, tapi sekarang aku dah ubah dah. Ubah nama apa? Pelanduk emas. Kenapa kau ubah? Ubah sebab tak boleh. Nabi ni dia larang kita guna nama-nama yang tak elok. Nabi suruh ganti dengan nama-nama yang elok. Pohon itu kalau dia boleh bercakap, dia akan kata, apalah manusia ni. Dia tidak ada disiplin menentukan. Cuba kita tengok. Orang Melayu panggil apa? Pokok tai ayam. Tai ayam, najis ayam, kotoran ayam. Kalau dia katakan pokok kotoran ayam, lega lah sikit. Ni tai ayam.
Cuba tengok nama saintifik apa? Lantana sativa. Wush. Namanya bukan main lagi, Lantana sativa. Kita kata tak payah. Yang mana lebih elok? Islam tu dia mewakili yang terbaik, yang elok. Jadi nama Lantana sativa tu cantik lagi. Jadi oleh sebab itu kenapa kita biarkan orang gimlet ni letakkan nama-nama yang lebih elok daripada kita? Kita sepatutnya meletakkan nama-nama yang elok. Itu adalah antaranya. Masya Allah ya. Yang pertama ialah hormon. Jadi stabilkan dulu hormon. Anak-anak pun stabilkan dulu hormon. Kalau hormon ini kita tak stabil, jadi bagaimana kita nak merawat penyakit-penyakit yang lain? Pertama sekali adalah hormon. Tersentuh tentang hormon ini ialah bagaimana kita nak menentukan hormon HGH-nya, phytoestrogennya, testosteronnya, ya. Apakah itu sudah stabil atau tidak? Bagaimana? Caranya satu saja. Kena tanya dia, mudah tidur tak pada waktu malam? Kalau susah tidur macam mana? Kalau susah tidur berartinya hormon melatonin pula bermasalah. Bagaimana nak rawat? Kalau kita nak rawat sesuatu penyakit, kita kena boleh tidur. Seperti kita nak membaiki kenderaan. Kenderaan mesti berhenti. Betul kan? Mana boleh kita membaiki kenderaan, enjin kenderaan sedang berjalan? Di Indonesia tu, Pak Haji pergi Indonesia, ada satu tempat nama Ketuk Magic. Ketuk Magic, Pak Haji ni ingin sekali melihat apa yang dilakukan. Masuk tempat tu, tunduk-tunduk, siap. Masya Allah. Tetapi Ketuk Magic ni pun dia kena kenderaan berhenti. Jadi kalau kenderaan berhenti, dia tak magic lagi namanya. Ya, kalau Ketuk Magic betul-betul kenderaan sedang berjalan. Baiki kenderaan, baiki enjin ketika sedang berjalan. Itu magic. Sudah tentu tak boleh kan? Tak boleh. Begitu juga dengan kita. Macam mana nak rawat penyakit kita kalau kita tak boleh tidur? Macam mana? Jadi sebab itu bila saja kita sakit, kita nak tidur. Allah buat kita nak tidur supaya tidur itu kita dapat merawat penyakit tubuh badan kita sendiri. Doktor-doktor yang ada dalam tubuh badan kita itu yang merawat dirinya sendiri. Sebab itu kita ini dalam adab menziarahi orang sakit tak boleh berlama-lamaan bersama dengan orang sakit. Cuma cerita di pagi-pagi ni lah. Pagi-pagi ni Pak Haji nak cerita sikit ya. Lepas solat subuh tadi, buah durian gugur. Durian. Ini bukan nak cerita pasal durian, bukan. Nak cerita durian ni ada hormon. Hormon. Kalau perempuan dia makan buah durian ni, dia gembira. Memanglah gembira Pak Haji. Siapa pun makan durian gembira. Bukan perempuan, budak-budak, orang lelaki pun gembira. Durian, nama pun durian. Apatah lagi kalau musangking, lagilah dia gembira. Tak, bukan Pak Haji nak masuk gitu. Durian ini dia mengandungi hormon baik untuk orang perempuan. Hormon apa? Hormon gembira. Jadi kalau besok kita pulang ke rumah, isteri kita masak muka, beli buah durian, bagi dia makan buah durian. InsyaAllah dia gembira sepanjang hari. Kalau lusa dia masam lagi, kita beli lagi. Kalau habis buah durian, musimnya dah habis, kita nak bagi apa lagi? Ya, kita bagi kopi radik, kita bagi dia punya HGH, kita bagi dia punya puraria. Itu semua ada hormon. Baik. Boleh tak kopi radik ni sebenar-benarnya? Boleh atau tidak? Ambil dengan buah durian. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Banyak sekali produk sekarang kopi dicampurkan dengan durian, dieksport. Banyak produk daripada Malaysia juga Pak Haji lihat dieksport ke negara luar, kopi durian. Kopi durian boleh. Kalau kopi radik campur dengan durian, boleh atau tidak? Boleh. Tidak mendatangkan masalah. Tapi kopi radik itu panas, durian itu panas. Dua sifat yang bernama api, dua api ini bertemu, maka dia akan ada masalah orang yang ada gastrik mah. Sebab apa? Sebab durian ada gasnya.
gasnya. Jadi oleh sebab itu maka cadangan daripada Pak Haji, kalau nak ambil kopi radik dengan durian, jarakkan. Ya, jarakkan waktunya. Berapa lama kita nak jarakkan waktu? 1 jam? Boleh? Setengah jam boleh bagi orang yang mempunyai permasalahan. Tapi kalau orang tak ada masalah, insya-Allah, bismillah, jangan banyak saja. Itu di antaranya. Cuma apa yang Pak Haji nak ulahkan sini masalah hormon tadi ni. Kita nak tengok hormon tadi ni, maka kita lihatlah, ya, kita lihatlah buah durian ini dia memberikan hormon gembira kepada wanita. Kemudian macam mana lagi cara kita nak tahu? Pak Haji dah tunjukkan, iaitu ada bulan di pinggir kuku ni. Bulan itu maksudnya lengkungan putih ada kat situ. Tengok itu dulu. Minta ibu, saya tengok ibu jarinya. Oh, tengok itu, Masya Allah. Tidak ada. Tak ada masalah hormon. Kemudian tengok kepada bulu mata ini, dia ke bawah, dia tak naik ke atas. Kalau sudah kita lihat di situ, maka kita sudah mengetahui sebahagian daripada rahsia hormon bagi seorang perempuan. Kita boleh bertanya kepadanya, apakah dia mempunyai masalah tidur pada waktu malam. Kalau dia kata saya sukar untuk tidur pada waktu malam, berartinya keseluruhan hidupnya itu tidak gembira. Maka disitulah asalnya bermulanya penyakit-penyakit yang dia hadapi pada waktu ini. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka pastikan bahawa setiap orang yang nak kita rawat itu mestilah boleh mendapatkan tidur yang berkualiti, deep sleeping. Itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai delta frekuensi. Delta frekuensi ini 0.5 Hz hingga 4 Hz. Pada tahap tersebut kita tidur itu, ya, tidur itu yang kita kena belajar. Ketika kita tidur, gelombang otak kita itu dalam keadaan delta 0.5 Hz hingga 4 Hz, dalam keadaan kita dapat deep sleeping, ya, tidur, tidak ada mimpi. Mungkin ada sikit-sikit mimpi di awalnya, tetapi kemudian tubuh badan itu berjaya untuk merawat dirinya sendiri. Pastikan tidur. Jadi oleh sebab itu maka tidur itu mesti awal. Orang sakit atau orang tak sakit, tidur mesti awal. Salah satu penyakit yang makin banyak pada hari ini ialah orang tidur lewat malam. Tidur awal. Misalnya apa dia? Misalnya bagaimana kita nak menguatkan paru-paru kita. Paru-paru kita. Kita tidur awal, kita bangun awal. Karena ketika kita bangun pada 2/3 malam, 2/3 malam itu, sepertiga akhir malam itu, kita mendapat bekalan oksigen yang mencukupi. Tarik nafas, tak batuk. Kalau nak tengok kekuatan paru kita, tarik nafas. Tahan. Bilang 1, 2, 3. Lepas. Okey. Kalau batuk, itu masalah di paru-paru kita. Itu namanya senaman pernafasan. Tarik nafas itu mesti sekali ganda daripada tahan nafas. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan nafas 1, 2, 3, 4. Lepas nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan nafas 1, 2, 3, 4. Tarik balik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 4. 8, 4. Tarik itu 8 hitungan, tahan 4, lepas itu namanya olah nafas. Tetapi kalau orang yang ada masalah paru-paru, ya, yang lemah, maka dia kena buat begitu pada 2/3 malam. Bangun, ya, berqiyamul lail,
Solat tahajud, kemudian habis tu di atas sejadah saja, tak perlu tarik nafas pelan-pelan. Lepas nafas pelan-pelan. Hitung seperti mana yang Pak Haji ajar. Bila sudah boleh 4, 8, 8, 4 ditambah 5, 10. Tambah 6, 12. Tambah 7, 14. Tambah 10, 20. Lama-lama kita mempunyai pernafasan yang bagus, oksigen yang mencukupi. Kita tak jadi ngantuk saja. Itu adalah permasalahannya, ya. Jadi masalah hormon. Baik. Jadi sebelum itu Pak Haji tunjukkan lagi ada di hadapan kita ni berbagai-bagai jenis lagi herba, ya. Sebentar kita tengok herba itu cuma tentang hormon ini, ya. Tentang hormon ini masih lagi Pak Haji nak sebut sebagai perkara yang pertama. Bila kita tengok orang sakit, tengok hormon dia sebagainya. Kita tanya dia boleh tidur tak? Dia kata saya tak boleh tidur. Tak boleh tidur berartinya dia ada gangguan hormon tidur. Nama melatonin daripada pineal gland. Kita dah belajar dia semua dah. Jadi kalau gitu nak kena bagi dia tidur. Bagi dia tidur ni kena sejukkan tubuh badannya. Kena sifat air, bukan sifat api. Orang ada unsur api, unsur air. Unsur panas diwakili oleh dua unsur, api dan juga angin. Unsur sejuk diwakili oleh dua unsur, air dan juga tanah. Ketika orang itu pada unsur api ataupun unsur angin, dia susah nak tidur. Kalau angin mungkin boleh tidur lagi, tapi kalau api dia tak boleh tidur. Sebab dia panas. Panas, suhu badannya tinggi. Jadi kita kena menyejukkan tubuh badannya. Apa dia herba yang menyejukkan? Minum air hangat, air suam. Aneh. Kita dah hangat minum air suam. Ya, minum air suam. Bila kita minum air suam atau minum susu yang hangat, bukan susu panas, susu hangat, kita minum, maka dia akan pergi ke perut. Jadi oleh sebab itu semua sistem badan kita akan pergi ke perut sebagainya. Dia akan membuatkan di bahagian kepala kita ini dia akan jadi rest. Susu panas. Simpanlah susu di rumah. Ya, campur sikit dengan air panas, atau juga kita kalau tak ada air panas saja. Jadi sebelum tidur malam minum air hangat, air panas. Sebab tu orang tua kata minum air suam sebelum tidur pada waktu malam. Badan sihat. Ya betul, badan sihat. Dapat tidur. Badan sihat artinya dapat tidur. Hari ni orang dah tak mau minum air panas waktu malam. Banyak ya yang nak minum apa? Minum air dingin, air sejuk pada waktu malam. Macam mana nak sihat? Ya. Jadi minum pada setiap malam itu sebagainya. Ada pula orang katakan kalau minum air panas ini, air hangat ini, dia boleh merosakkan ginjal. Itu tak betul. Tak betul. Ini semua andaian-andaian baru yang tak wujud di dalam dunia realiti pengobatan. Semacam juga orang kata banyak minum kopi radiut rosak buah pinggang. Ini semua andaian. Andaian. Sebab apa? Nak rosak. Dia kata ke mana pergi ampas-ampas itu sebagainya daripada kopi radiut? Ke mana pergi ampasnya itu? Masya Allah Tuhan. Cuba kita berjalan jauh sikit. Luaskan sikit perjalanannya. Mungkin Pak Haji boleh menerima yang buat teguran itu doktor, ya, tetapi luaskan sikit perjalanan. Cuba mari kita pergi ke India. Orang India ni dia ambil rempah. Rempah tu dia grind. Jadi serbuk maka jadilah rempah. Kulit kayu manis, buah pelaga, termasuk juga dia masukkan dengan semua-semua yang ada sebagainya. Mereka ni rosak buah pinggang kah? Makan serbuk-serbuk akar kayu tu. Kalau mereka tak rosak, sama juga dengan herba yang ada pada kita. Dia tak keluar mengikut urin, dia keluar melalui usus. Ya, ini asas dia. Janganlah sampai kita tengok, ya, kita tengok kopi radiut sampai kita sanggup untuk keluarkan kenyataan yang aneh-aneh. Ya, kopi itu sendiri pun serbuk, kopi hitam. Ada orang dulu ni rosak buah pinggang. Mana banyak orang rosak buah pinggang kerana minum kopi, dengan orang rosak buah pinggang kerana ambil ubat-ubat tahan sakit.
Rumah Pak Haji ya di kampung, di tempat-tempat lain banyak yang Pak Haji jumpa ya, orang-orang yang rosak ginjal. Kadang-kadang mereka ni tak minum kopi radik pun. Yang Pak Haji tahu mereka ada gout, mereka mengambil ubat-ubat tahan sakit, ya, ubat-ubat tahan painkiller yang mengandungi aluminium hidroksida. Jadi itu adalah di antaranya. Baik. Okey, itu ialah hormon. Pelajaran kita pertama hari ni adalah hormon lah, petunjuk yang pertama sekali. Dia mesti gembira. Orang yang nak sihat mesti gembira. Jadi oleh sebab itu pendekatan holistiknya ialah kita kena mendengar keluhannya. Bila dia bercakap kita dengar. Dia cakap kita dengar. Yang jadi masalah orang sakit tak ada orang nak dengar keluhannya. Kadang-kadang lama juga kita menghadapi sesuatu pasien ini seorang-seorang. Orang sakit datang jumpa dengan kita, lama mengambil masa sebab dia nak curah hati perasaannya. Tapi bila dia sudah habis dia bercakap, penyakitnya tadi 90% dah sembuh. Itu berartinya sangat penting dalam perawatan ini bersifat holistik. Apatah lagi bila sudah diberikan, dia harus kembali ke jalan Allah. Ada orang hilang hipertensi dengan zikir je. Dia hilang stres. Padahal sebelum ini tensinya tak mau turun. Tapi bila dia menemui satu kaedah agama. Ya, sebab itu orang-orang di barat ya, di New Zealand seperti mana video yang kita lihatkan, mereka pada hari Jumaat ketika orang Islam sedang solat Jumaat, mereka pergi mendengar di belakangnya, duduk di belakangnya. Teman Pak Haji yang jadi imam di Masjid New York menceritakan, dia kata memang begitu. Di New York ya, ketika hari Jumaat ramai orang yang bukan Islam duduk di belakang hanya menyaksikan orang Islam solat Jumaat. Daripada khutbahnya sampai ke habis solat Jumaat. Setiap minggu mereka datang. Sebab apa? Bila ditanya, mereka kata kebahagiaan. Bila mereka datang, akhirnya mereka kembali pada Islam. Masya Allah. Ya, itu adalah antaranya yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, yakni masalah hormon. Baik, tentang herba ya, tentang herba sedikit, tentang ulasan tentang pokok. Ni pokok ketum ni. Abang-abang kita ya di Perlis, apa khabar hari ni? Daun ketum ni, tengok. Pak Haji nak tunjukkan beberapa ciri-ciri dulu sebelum kita bercakap tentang ketum ini. Kita kena ingat ya bahawa dia adalah satu jenis tumbuh-tumbuhan ya, Mitragina speciosa ya, ataupun dipanggil kratum. Di Indonesia ada juga, Pak Haji tengok di Sulawesi. Banyak sekali. Tengok ini dia warna merah. Dengan ni warna merah, yang ini warna merah, cuba tengok. Daunnya merah begini. Menandakan be careful. Sifatnya api. Tengok di sini. Ini ketum juga. Tengok. Dia tidak ada warna merah. Ya, tidak ada warna merah. Sebab apa? Sebab ini digunakan, dipanggil ketum ayam. Untuk ayam makan. Organik. Tapi ayam tidak jadi kecanduan. Tidak. Tetapi meningkatkan kadar protein pada ayam. Baik. Jadi, sebelum itu, izin kepada Pak Haji untuk membuka sejarah daun ketum. Supaya kita faham. Sebab daun ketum ini baru-baru ini saja ya, baru-baru tahun-tahun yang akhir ini saja orang sibuk memperkatakan. Tetapi dalam pengobatan herba tradisional, daun ketum memang telah digunakan sejak daripada awal lagi. Soalannya, yang pertama, di manakah letaknya racun pada daun ketum? Ini dulu. Pada akarnya kah? Pada daunnya kah? Pada bunganya? Masya Allah, pandai-pandai lagi orang kita definisi. Kata, Pak Haji, cuba Pak Haji perhatikan betul-betul daun ketum, bunga daun ketum, perhatikan betul-betul. Ya. Kenapa? Dia katakan macam virus corona, COVID-19. Tengok betul-betul ni. Betul kan? Sama kan?
Masya Allah, itu dia. Cuba lihat daun ketum macam COVID-19. Cuba kita fokuskan sikit. Cuba kita fokuskan. Ini dia Pak Mukmin telah fokuskan. Tengok bunga dia. Tengok daunnya pula. Jangan tengok Pak Haji, tengok daunnya. Merah. Betul? Baik. Cuba kita tengok ketum ayam. Tengok sini. Beza kan? Nampak seperti sama, rupa paras seperti sama, tapi hasilnya berbeza. Baik, terima kasih ya. Baik. Ketum ini orang dahulu ni dia buat untuk rawatan wanita selepas bersalin, atau orang sakit yang sakit lemah ataupun fiziknya sudah tak kuat lagi, digunakan dahulu ya, digunakan dahulu. Bukan berartinya Pak Haji nak membenarkan ini. Mereka daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dengar habis-habis video ni ya, jangan ambil separuh daripada video Pak Haji pula. Okey, jadi ketika kita ambil, bukan kita ambil lah, ketika orang dahulu-dulu ambil, mereka buang urat tengah ni. Ni urat tengah ni dibuang. Ini dikoyakkan begitu saja. Begini saya diambil. Ini buang. Jadi pokoknya kalau kita guna pisau lah paling mudah. Kita potong gitu. Yang bahagian tengah ni tidak diambil. Ini yang mempunyai akalat yang tinggi tadi ni. Mitraginin, yang mengandunginya mitraginin, yang menyebabkan sakau ya, yang menyebabkan orang yang banyak yang mengambilnya ini, daun-daun ketum ini, dia akan jadi sembelit. Kan bercanggah dah dengan pengobatan kita. Pengobatan kita tak boleh sembelit, tapi kalau ambil ni jadi sembelit. Yang kedua, dia tak boleh tidur malam. Dia ketawa saja, gembira. Kemudian yang seterusnya, apa yang akan terjadi bila kita ambilnya? Banyak lagi. Yang pertama, orang itu akan jadi kemurungan. Murung saja. Kalau tak kena saja, murung saja. Kemudian seterusnya apa dia? Tubuh badannya akan jadi susut, kurus saja. Kurus di tempat mana? Seluruh tubuh badan lagi di tempat mana? Tengok di kawasan bawahnya tubuh badan kita, badan sampai di bawah sekali itu. Kita tengok bahagian kalau kita panggil punggung ya, bahasa kita punggung itu bahu ya, di bahagian belakangnya itu ya. Jadi pada ketika itu kita tengok kurus, jadi kecil ketum. Tambah lagi bila ketum ini dicampur lagi dengan ubat-ubat yang lain. Campur lagi dengan ubat-ubat yang hanya orang yang buat saja yang mengetahui. Maka dia menjadi bertambah sakau. Jadi sakau. Bahasa Indonesia sakau. Dia jadi bertambah ya, kalau kita dapat ini, boleh minum ini, kita jadi kuat. Kalau kita tak minum, kita lemah. Lama kelamaan kita sudah jadi manusia kerangka. Manusia kerangka ya, manusia yang lemah saja. Kalau minum kuat. Tetapi pergantungan kepada ini membuatkan keseluruhan hidup dan masa hadapan kita rosak binasa. Kita tidak ada masa depan. Kita tak jadi orang yang boleh diharapkan. Kita jadi orang yang hanya siang menanti malam, malam menanti siang. Kita sudah jadi hidup dalam satu dunia kita sendiri. Sama prosesnya dengan kita mengambil dadah narkoba. Jadi oleh sebab itu, maka bagi pihak HPA, Pak Haji menyatakan bahawa bagi HPA, kita tidak membenarkan penggunaan daun ketum ini dalam pengobatan dan kita tidak menggunakannya. Dulu ada orang sebut, Pak Haji, dia kata, kenapa kopi radik itu pun macam daun ketum juga?
Mana kopi radik macam daun ketung? Ya, ada juga kita ni Masya Allah ya, macam-macam orang ni. Dia sama seperti daun ketung kerana bila minum kopi radik dia jadi kuat. Ya, tetapi kalau tinggal kopi radik dia tidak jadi lemah. Persoalannya kalau kita minum jadi kuat, tinggal tak jadi lemah, bismillah. Sama juga dengan minuman-minuman instan tenaga yang lain. Tetapi yang sebenarnya kopi radik ini dia bukan hanya sekadar bila kita minum dia jadi kuat, tetapi dia membina sistem imuniti dalam tubuh badan kita. Kita jadi semakin bagus. Kita jadi semakin bersemangat, kita menjadi semakin bergairah untuk hidup. Kita tak jadi terpuruk, lemah, pejam mata, tidak jadi gitu. Kita jadi semakin nak jadi orang berjaya, orang sukses. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak seru kepada mereka yang menggunakan daun ketum, tukar minum kopi radik. Sekarang ni Pak Haji ada buat kopi radik yang bagus lagi. Black radik. Ini bagus lagi sebab dia masuk 2 tongkat ali. Tongkat ali hitam dan tongkat ali yang putih. Uricoma longifolia dan masuk juga bulata. Jadi bila kita masuk dua-dua ni, kita akan jadi semakin kuat. Jadi kenapa kita harus binasakan masa depan kita? Kenapa kita harus binasakan dengan minuman-minuman yang jadi hayal ketika kita ambil? Biar otak kita pintar, biar kita jadi cerdas, biar kita jadi anak muda yang dipertaruhkan harapan masa hadapan sebuah negara yang mempunyai ketinggian akhlak, yang mempunyai kerajinan untuk bekerja, yang boleh untuk menjadi apa saja yang diharapkan oleh keluarga. Mau tak kita jadi manusia baru yang dilahirkan? Manusia yang mempunyai semangat yang kuat dan sebagainya. Itu adalah antaranya. Jangan ambil ketum lagi. Jangan ambil ketum lagi. Tidak pernah sukses orang yang ambil terus sebagainya. Baik, ada orang bertanya, Pak Haji, macam mana kalau orang kencing manis? Macam tahu-tahu saja ya. Dia kata macam mana? Dulu kan orang buat ubat kencing manis. Banyak orang tanya Pak Haji, banyak ubat lain kencing manis. Buat apa nak kita ambil daripada daun ketum ni? Kalau dah tahu daun ketum tu ada kesan-kesan sampingan, banyak lagi ubat kencing manis yang lain. Apa dia? Ambil pokok dedalu di pokok jering. Pokok dedalu di pohon pokok jering. Banyak tak? Banyak. Dedalu pun kita boleh buat, jering pun jadi sihat. Pokok jering. Kalau kita biar dedalu di pokok jering, mati pokok jering tu. Ambil dedalu tu, potong, rebus, minum untuk ubat penyakit kencing manis. Banyak. Itu sebagainya. Jadi kalau kita tak mau ambil pokok seronton. Seronton tu, seronton tu bagus kan. Tu orang dulu ni duk buat kerja berat-berat itu, ambil akak seronton dia, patawali, brotowali, tinospora crispa. Tak ada gout timbul-timbul, tak ada lah masalah darah tinggi dan penyakit-penyakit yang lain. Ambil setiap hari sebab dia mengakalikan tubuh badan kita. Itu di antaranya. Baik, kita boleh mendengarkan. Jadi tak benarlah ya kalau kita katakan ini sama seperti virus COVID-19. Tak samalah. Rupa boleh sama tapi ubatnya cuba tengok warna kuning. Ya, kuning ini berartinya apa dia? Kalau ubatnya untuk hati, tapi kita tak boleh guna yang ni sebab dia akan efek di hati. Racun di hati. Ingat tu sebagainya. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak menyebut bahawa jangan guna ketum lagi. Setuju? Boleh? Kita jadi manusia baru hidup. Anak-anak Pak Haji, saudara-saudara Pak Haji, teman-teman Pak Haji yang berada di Perlis, di Kedah, di negeri-negeri utara, ya. InsyaAllah mari bersama guna kopi radik. Dan jangan lupa tolong jaga kesihatan betul-betul. Jangan kena virus lagi ni, virus COVID ini. Ingat 2 herba yang ini kita ada ni. Ini tradisi ni. Yang pertama ialah embun pagi.
Bun pagi ni dulu kalau lah ada yang pandai-pandai dalam bahasa Siam dia panggil namkang. Namkang ni bukan bun pagi Pak Haji, bukan bun pagi namkang tu, embun tengah hari. Jadi memang betul nama asalnya namkang embun tengah hari, pokok embun tengah hari. Pak Haji saja yang ubah kepada embun pagi. Pasal apa nak ubah pula embun pagi ke embun tengah hari? Cerita dia waktu pagi lah banyak embun. Jadi kita gunakan embun pagi. Pertama. Yang kedua kita guna ni SJ2. SJ2 ini. Ya, untuk bak demam. Ambil 7 kapsul, cara paling mudah kali ya. 7 kapsul masuk 1 jug, tuang air panas, minum. Bismillah, minum. Insya-Allah sembuhlah virus COVID-19. Hai, ni overclaim ke Pak Haji ni? Tidak overclaim. Buatlah. Cubalah. Insya-Allah. Itu sejauh ilmu yang Pak Haji boleh sampaikan kepada anak-anak sekalian. Dan dengan ilmu itu mudah-mudahan menjadi amal jariah Pak Haji. Bukannya menjadi satu fitnah yang boleh menyebabkan kehancuran kepada orang lain. Wa na'udzubillah. Kita minta kesudahan hidup kita dengan kesudahan yang baik. Kita minta akhir hidup kita dengan akhir yang diberkati sebagai kebajikan hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah menghilangkan semua permasalahan kita. Bertiup angin, beralihlah awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tongkat ali teja lawan akan mengkudung, mata pelanduk tebu gajah pokok lara. Halban digunakan secara tradisional untuk mengobati berbagai penyakit, untuk mengobati berbagai penyakit. Main secawan tiada hari tanpa kopi radik. Main secawan tiada hari tanpa kopi radik. Inilah kopi radik, senaji 7 herba, baik untuk kesehatan kita semua. Oleh itu mari kita mengamalkan minum kopi radik setiap hari, supaya kita ada tenaga belajar berkhidmat dan terus bekerja, belajar berkhidmat dan terus bekerja. Main secawan tiada hari tanpa kopi radik. Main secawan tiada hari tanpa kopi radik. Minumlah kopi radik, terbukti khasiatnya, kecukupan produk halal. Tanggung jawab bersama. Oleh itu mari kita perjuangkan kopi radik ke seluruh dunia, supaya ummah dapat merasakan kopi radik minuman kita bersama. Kopi radik minuman kita bersama. Main secawan tiada hari tanpa kopi radik. Main secawan tiada hari
tanpa kopi radik. Mai secawan